Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid hari ini? Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk meneruskan sesi PDPR. Murid-murid, untuk subjek sains tahun 3, awak ingat lagi tak apa yang awak dah belajar minggu lepas? Minggu lepas kita dah belajar tentang kemahiran proses sains, betul? Kemahiran proses sains. Jadi kemahiran proses sains ni ada beberapa kemahiran yang perlu kita tahu. Baik, yang pertama kita dah tengok minggu lepas, iaitu kemahiran memerhati. Betul tak? Kemahiran memerhati. Memerhati menggunakan apa? Menggunakan kita punya deria kan? Deria melihat, deria mendengar, deria menghidu, deria merasa dan menyentuh dan sebagainya lah. Baik. Kemahiran untuk minggu ni, kemahiran proses sains minggu ni ialah kita masuk pada kemahiran yang baru, iaitu kemahiran, kita panggil dia kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas. Sekejap Okey. Baik. Kita tengok dekat sini, cikgu bacakan sikit. Mengelas. Langgi ingin membantu datuknya menyusun koleksi stem ke dalam album. Apakah ciri-ciri stem yang dapat kamu perhatikan? Jadi Datuk Langgi ni dia ada kumpul banyak stem. Awak tahu stem? Zaman sekarang ni dah jarang kita nak tengok stem, betul? Kalau zaman cikgu kecil-kecil dulu memang suka kumpul stem tu. Beli dekat kedai kumpul macam-macam jenis stem. Tapi sekarang dah susah nak tengok lah stem. Stem ni tampal dekat surat, dekat sampul surat dan hantar dekat pejabat pos. Jadi Datuk dia ni suka, Datuk Langgi ni dia suka kumpul stem, ada banyak stem, album stem tu. Sampai tengok apa Langgi cakap, banyaknya stem Datuk, macam mana nak asingkannya. Jadi bila nak letak dalam album stem tu, kenalah susun elok-elok kan, supaya nampak lebih tersusun. Jadi macam mana dia nak susun, macam mana dia nak asingkan. Ini kemahiran mengelas, kemahiran mengelas. Contoh, dia bagi contoh situasi. Bagaimana kamu dapat membantu Langgi untuk mengasingkan stem-stem tersebut? Perhatikan, Datuk dia kata apa? Perhatikan selain warna stem yang berbeza, bentuk stem juga berbeza. Oh, maknanya stem boleh diasingkan mengikut ciri warna dan ciri warna dan ciri bentuk. Jadi, murid-murid, contoh situasi tadi nak mengasingkan stem yang banyak jenis ni, macam mana dia buat? Dia buat dengan cara ikut ciri bentuk. Ada dua cara tadi sebenarnya cakap, ciri warna dan ciri bentuk. Dekat dalam buku teks ni ditunjukkan ciri bentuk. Ciri bentuk. Stem tu ada dua bentuk. Yang Datuk Langgi kumpul tu ada dua bentuk. Yang pertama bentuk segitiga, yang kedua bentuk segi empat. Jadi dia susunlah. Yang muka surat ni dia susun semua bentuk segitiga, stem segitiga. Muka surat seterusnya susun segi empat. Dia satu tempat. Itu bermaksud dia telah mengelaskan stem tadi. Dia kelaskan kepada dua, iaitu ciri bentuk. Kelas yang pertama segitiga, bentuk segitiga. Kelas yang kedua segi empat. Dekat situ contoh satu kemahiran mengelas. Baik. Itu kemahiran proses sains yang awak perlu tahu, yang kita perlu tahulah, kemahiran mengelas. Baik, untuk satu lagi cikgu nak ajar awak tentang satu lagi kemahiran proses sains. Ni pun penting, iaitu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Dalam melakukan aktiviti proses sains, kita mesti ada kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Sebab dalam aktiviti sains macam-macam yang kita nak ukur. Kita tengok dekat sini contoh dia. Mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Nampak? Maksudnya pemerhatian. Kita tengok mesti ada nombor dan mesti ada unit nombor tu, unit piawai. Nanti awak kenal lah unit piawai tu apa dia. Unit piawai ni macam sentimeter, meter, kilogram, gram. Itu unit piawai. Ini situasi dia. Cikgu, macam mana nak ukur masa larian? Dia tanya kat cikgu dia. Kita boleh ukur menggunakan jam randik digital. Jam randik digital kat dalam gambar tu. Bagaimanakah caranya? Ini contoh kemahiran yang ketiga, kemahiran sains yang ketiga, mengukur. Baik, contoh dia nak ukur ataupun dia nak ukur masa larian dalam aktiviti sukan. Cikgu nak ukur masa larian, berapa saat budak ni lari. Gunakan apa? Gunakan pembaris ke?
gunakan pita ukur ke? Tak kan. Jadi untuk aktiviti larian, untuk masa kita akan gunakan jam. Lebih tepat lagi menggunakan jam randik. Jam randik ni bentuk dia jam randik. Macam mana guna jam randik ni? Biasa tengok tak? Cikgu selalu bawa dulu kalau dekat padang. Kalau hari sukan cikgu selalu bawa jam randik. Nak ambil masa, nak ukur masa. Berapa saat awak lari. Macam tu. Jadi langkah pertama, kalau awak nampak jam tu, macam mana cara pegang dia? Macam tu lah cara dia. Yang pertama, tekan butang ini set semula bacaan kepada sifar. Ada satu butang tu dia nak reset balik kepada 0000 semua. Maksudnya bersedia untuk nak tekan. Okey. Langkah kedua, tekan butang ini untuk mula mengambil bacaan. Bila murid ataupun peserta lari je, terus tekan butang tersebut untuk dia start bacaan lah. Yang ketiga, tekan butang ini sekali lagi untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Bila pelari tadi, peserta tadi sampai je ke garisan penamat, tekan butang yang sama tadi pada langkah 2. Tekan butang yang sama. Tekan yang sama. Dia sampai je garisan penamat, tak tekan. Jadi dekat situ masa akan berhenti dan masa itulah yang akan diambil. Contohnya dekat sini berapa ni? Ni dia bagi contoh dekat sini 3 minit 59 saat. 3 minit 59 saat. Yang pertama tu, kotak merah yang pertama tu bacaan minit. Kotak yang kedua tu bacaan saat. Jadi itulah ukurannya, ukuran untuk proses masa orang berlari. Itu kalau melibatkan masa. Melibatkan masa, minit dan saat. Dan alat yang digunakan pun tak sama dengan nak ukur panjang ataupun pendek. Contoh kamera mengukur yang kedua ni. Bagaimanakah cara mengukur panjang dengan betul? Itu ialah apa tu? Kayu lah, kayu. Sebatang kayu. Macam mana nak ukur panjang sebatang kayu tu? Okey. Gunakan apa? Gunakan jam randik tadi ke? Nak ukur panjang kayu? Taklah. Nak ukur panjang kayu gunakan pita ukur pula. Barulah gunakan pita ukur. Langkah pertama, hujung objek diletakkan pada senggat kosong. Awak nampak senggat. Senggat tu ialah palang tu. Palang kosong, palang 1, palang 2. Itu ialah senggat. Jadi hujung objek akan diletakkan pada senggat kosong tu. Palang kosong tu letak dekat situ. Jangan letak dekat hujung sekali, dekat besi tu bukan. Di senggat kosong tu. Kemudian langkah kedua, kedudukan mata yang betul pada tanda hijau, pada hijau right tu. Ni tanda hijau right ni. Tak boleh kita tengok daripada sudut yang sengit. Ni sudut sengit ni. Sebab apa? Sebab kita akan nampak ukuran dia lain. Sengit tak boleh. Kita akan dapat bacaan ukuran yang tak sama. Dia mesti tepat-tepat pada objek tersebut, pada hujung objek tersebut. Mesti tegak betul pada hujung objek tersebut. Jadi berapa ukuran kayu ni tadi ni? Ukuran panjang yang betul ialah 9 cm. Okey. Baik. Cikgu rasa untuk minggu ni subjek sains itu sahaja. Kita belajar tentang kemahiran proses sains. Jadi dah berapa kemahiran proses sains kita dah belajar? 3 kemahiran proses sains, iaitu kemahiran memerhati, kemahiran mengelas dan kemahiran mengukur. Nanti minggu depan kita akan tengok lagi apa lagi kemahiran sains. Ada lagi kemahiran sains. Dalam sains ni banyak kemahiran. Jadi kita baru belajar 3. Minggu depan kita akan tengok lagi apa lagi kemahiran sains yang perlu kita belajar. Baik murid, kita berjumpa lagi pada topik yang akan datang. Dan jangan lupa siapkan lembaran kerja yang telah cikgu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.